Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Baik, pada hari ini kita akan berkongsi satu tajuk tentang two feelings of yang boleh membunuh semangat pelajar-pelajar kita kalau kita sebagai teacher to be nak jadi guru ni kan tidak mengambil berat, tidak cakna tentang dua feelings ini. Kadang-kadang kita tak perasan dalam keadaan yang normal, dalam keadaan yang biasa, sebenarnya pelajar-pelajar, murid-murid kita yang berpotensi, berbakat besar tetapi semangatnya dibunuh oleh two feeling of ini. So baru ni kita lihat bila permohonan untuk ke IPG untuk jadi guru dibuka, ramai anak-anak muda difahamkan berminat untuk menjadi guru in future. Jadi kita harap anda menjadi guru yang terbaik pada masa akan datang. Semua pelajar pada asalnya mempunyai potensi untuk cemerlang, untuk menjadi orang hebat seperti mana yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Baik, kita tengok apakah feelings of yang pertama. Feelings of yang pertama adalah feelings of isolation ataupun pengasingan. Proses pengasingan berlaku terhadap pelajar kita yang mana proses pengasingan ini berlaku dari warga sekolah, keluarga dan rakan-rakan. Kalau pelajar kita ini rasa terasing, walaupun dia berbakat, dia berpotensi, dia boleh melakukan pelbagai perkara-perkara yang positif dalam akademik, dalam character building dan sebagainya, tetapi kalau berlaku pengasingan, contohnya sekolah tak apa peduli pada dia, di rumah keluarga pun tak berapa peduli juga, so rakan-rakan pun asyik mengasingkan. Beliau seorang yang baik, beliau seorang yang berpotensi, beliau seorang yang berbakat besar, tetapi disebabkan mungkin oleh small thing, perkara-perkara kecil, maka berlaku pengasingan. So dia boleh membantutkan, membunuh semangat anak-anak murid ini untuk menjadi orang yang hebat dan membuat satu sumbangan besar kepada negara kita. Jadi kita sebagai guru kena cakna macam manakah keadaan, emosi ataupun perubahan tingkah laku yang berlaku kepada murid-murid kita yang orang kata berada dalam mood yang feelings of isolation. Mereka ni bukan tak pandai, mereka pandai tetapi diasingkan, kononnya macam di boykot, orang tak nak kawan dengan dia dan sebagainya. So ini boleh membunuh semangat mereka untuk menjadi orang yang hebat. Okey, itu yang pertama. So kita kena ambil beratlah supaya perkara ini tidak berlaku, supaya kita sentiasa bertindak adil. Tidak boleh mengasing-asingkan mereka. Kita kena jaga benda ini untuk memastikan semangat mereka tidak dibunuh. Baik, itu yang pertama kita tengok. Okey, ini contoh ini contoh di web ada ceritakan tentang isolation berlaku bagaimana, dan juga the risk of social isolation. Psychologists are studying how to combat loneliness in those most at risk such as all the adults. So kita tengok betapa seriusnya isu isolation ini menyebabkan boleh mengganggu, boleh memberi satu blocking untuk mereka maju. Baik, yang kedua adalah feelings of rejection. Feelings of rejection ini adalah penolakan. Ini banyak juga berlaku kalau kita tidak cakna, iaitu mereka ditolak. Ditolak ni maknanya untuk berpeluang untuk menyertai sesuatu perkara. Baik, contohnya pelajar ini dia berminat mewakili sekolah dalam bola tampar. Dia dah training tetapi diasingkan terus, maka dia ni tak layak. Ataupun dalam soal akademik, idea-idea beliau ialah anak-anak mungkin kurang tepat lagi tetapi ideanya ditolak seterusnya. Feelings of rejection. Sepatutnya buah fikirannya kalau pun tidak tepat, perlu dibuat positive reinforcement, encouragement supaya dia lebih bersemangat untuk membuat correction dan terus bersemangat untuk mengembangkan bakatnya dalam pendidikan dan sebagainya, untuk career in future dan sebagainya. So kalau setiap kesilapan mereka ini dalam konteks tadi, mereka beri idea tetapi kita sebagai seorang guru kita tolak terus, kita tidak terima, kita reject dia disebabkan kurang tepat dan sebagainya. So ini juga adalah feelings yang boleh merosakkan, yang boleh membantutkan semangat mereka kerana telah berlaku judgemental yang negatif dan boleh mereka wujud satu negative perception terhadap kita sebagai seorang guru yang merupakan orang yang mereka beri harapan. Jadi para guru in future sekalian, apa yang paling penting adalah di sini bagaimana untuk kita bertanggungjawab, beri harapan dan berusaha untuk menggembirakan mereka sepanjang mereka menjadi anak didik kita. Walaupun mungkin mereka lemah, mereka banyak kekurangan, mereka mungkin slow learner, tetapi attention, perhatian mesti kita buat yang terbaik sebab itu adalah amanah dan tanggungjawab kita.
So dengan kata lainnya, mereka-mereka yang mungkin mempunyai karakter yang berbeza sedikit ini sepatutnya terus diberi galakan, sepatutnya terus diberi semangat dan sokongan yang optimal, yang semaksimum mungkin, agar mereka sentiasa merasa walaupun diri sedar ada kekurangan tetapi terus bersemangat untuk membuat perubahan ke arah kebaikan. Jadi kepada anda yang berminat untuk menjadi guru in future, saya doakan anda menjadi guru-guru yang hebat, guru-guru yang terbaik, guru-guru yang dapat memberi sumbangan yang besar kepada pendidikan negara dan ke peringkat dunia, insyaAllah. Bermula sekarang, sebelum lagi menjadi guru, kita sedang membina genetik keguruan di dalam diri kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.